So kita tengok bab 1 pengukuran. Tandakan right atau pangkah pada simbol atau simbol unit yang dinyatakan pada kuantiti fizik dalam jadual 1.1. Okey, ni ulang kaji balik basic ni, back to basic, asas. Okey, kuantiti asas kita belajar ada 7 semuanya, panjang, jisim, masa, suhu, arus elektrik, keamatan, berluminositi dan kuantiti bahan. Okey, jadi panjang, awak kena tahu simbol lah. Fizik ni main dengan simbol dan juga unit. Panjang, simbol dia V, huruf kecil, betul ke? Salah. Salah, sepatutnya simbol dia apa? L. Okey, L length. Unit meter, M ni meter lah, betul salah? Meter. Betul. Betul. Jisim, simbol M. Betul, jisim. Mass, jisim. Betul salah? Betul. Unit betul ke? Gram? Salah. kg. Sepatut kg, ya. Salah. Masa T huruf besar, time. Betul ke? Salah. Time. Salah. Ni lah T huruf kecil, T huruf besar ni. Okey. Unit masa second. Betul. Okey, betul. Suhu termodinamik T. Temperature. Betul ke T kecil? Salah. Salah. Dia T besar. Unit dia darjah Celsius. Kelvin. Kelvin. Okey, salah. Arus elektrik L. Simbol I, sorry. L pula. I. I arus. Betul. I Okey, unit dia volt. Ampere. Ampere A. Salah. Keamatan berluminositi LV. Luminous intensity. Betul. Betul. Unit kandela CD. Betul. Betul. Kuantiti bahan N. Amount of substance. Betul. Unit mole. Yang ni belajar kimia ni. Betul. Betul tak? Betul. Okey, betul. Okey. So yang ni untuk ulang kaji saja. Nyatakan kuantiti terbitan berikut dalam sebutan kuantiti asas. Okey. Ni jarang keluar periksa, kalau keluar apa objektif lah. Dia suruh awak pecahkan, cerakingkan kuantiti terbitan ni kepada kuantiti asas. Jadi diberi rumus pecutan sama dengan perubahan hal laju bahagi masa. So apa lagi kuantiti terbitan kat sini? Hal laju. Apakah formula hal laju? Hal laju sama dengan? Formula hal laju handsome. Hal laju sama dengan? Sesaran per. Okey, sesaran per masa. Sesaran dalam kuantiti asas kita panggil? Sesaran kuantiti asas kita panggil apa? Panjang, jisim, masa, suhu. Kita panggil panjang jugalah. Okey. Jadi kuantiti asas untuk sesaran ni jarak ialah panjang per masa. Okey, ini adalah rumus kuantiti asas bagi hal laju. Per pula dengan masa sekali lagi. Jadi berapa masa sekarang ni? Okey, ada orang nak masuk kejap. Hai Al-Amin. Okey, jadilah panjang per masa kuasa 2. Okey. Unit bagi panjang ialah? Unit bagi panjang? Meter. Unit bagi panjang ialah meter, simbol M. Masa kuasa 2? Saat kuasa 2. Okey. So rumus bagi pecutan kita akan dapat panjang per masa kuasa 2. Kuantiti asas dia dan unit dia ialah meter per saat kuasa 2. Ataupun meter saat kuasa negatif 2. Boleh ni?
nak terbitkan daripada kuantiti terbitan ke kuantiti asas. Boleh faham? Kena tukarkan dalam bentuk ni. Nilai-nilai ni. Kuantiti ni. Okey, tengok yang kedua, momentum. Momentum sama dengan jisim dan arah laju. Jisim, kuantiti apa? Terbitan ke asas? Asas. Asas. Jisim dah kuantiti asas. Jadi jisim tu jisim lah. Okey. Darab dengan hal laju. Hal laju kita ambil semula yang tadi ni. Iaitu panjang per masa kuasa 2. Okey. Jadilah kuantiti asas dia. Kita dah ceraking dah. Unit dia kilogram meter saat kuasa negatif 2. Okey. Tu adalah kuantiti asas bagi momentum. Boleh? Ada nak tanya? 1, 2. Beres? Beres. Okey, next. Yang ketiga, seorang pendaki gunung Everest berat. Okey, berat kuantiti apa? Berdiri pada ketinggian. Ketinggian kuantiti apa? 8,820 meter. Tekanan atmosfera. Kuantiti apa? Ialah 250 mm merkuri. Suhu negatif 21 darjah Celsius. Angin bertiup pada kelajuan 5 km per jam. Dan pecutan graviti adalah 9.8 meter saat kuasa negatif 2. Okey. Yang ni tak ada arah ni. Kelajuan. Tak ada arah. Kalau ada arah, barulah hal laju. Kalau tiada arah, kita panggil dia laju je lah. Senaraikan semua fizikal yang digariskan, kuantiti yang digariskan. Fizikal yang digariskan dalam jadual 1.3 di bawah. Okey, next yang pertama berat. Berat kuantiti apa? Asas. Berat asas. Mana ada Vektor. sini ni? Vektor. Vektor dengan apa? Skala. Ni kuantiti asas ada 7 je. Skala kalau berat dia salah satu. Kalau dia kuantiti vektor, dia dah bukan kuantiti skala. Terbitan. Terbitan. Okey, berat ialah kuantiti terbitan. W sama dengan mg. Jisim darat graviti. Okey, yang kedua ketinggian. Ketinggian refer kepada panjang lah. Panjang kuantiti apa? Asas. Asas ialah. Panjang ialah kuantiti asas. Refer kepada ketinggian Tekanan? Terbitan. Okey, tekanan adalah terbitan. Tekanan kuantiti skala ke vektor? Panjang skala. Tekanan? Ada direction tak tekanan tu? Tak ada kan? Jadi dia adalah kuantiti skala. Okey, seterusnya suhu. Suhu kuantiti apa ni? Suhu termodinamik. Kuantiti asas. Dan juga kuantiti apa? Skala ke vektor? Skala ke vektor? Skala. Betul. Okey. Laju. Laju kuantiti? Terbitan. Okey. Terbitan dan juga? Skala ke vektor? Vektor. Ni bukan hal laju comel. Laju. Skala. Laju skala. Kalau hal laju baru vektor. Dia ada direction. Maksudnya kat sini angin bertiup pada kelajuan 5 km per jam ke arah timur. Barulah kita panggil hal laju. Okay, last one. Pecutan. Kuantiti apa? Terbitan. Terbitan dan juga kuantiti? Vektor. Vektor. Baru betul. Kuantiti vektor. Boleh? Boleh? Ada nak tanya? Skala ada nilai sahaja magnitude. Vektor ada magnitude dan juga ada arah
ke mana. Okey. 1.4 pula, lekalkan graf pada rajah 1.4A dan rajah 1.4 B. P berkadar langsung dengan 1/V. Jadi kadar langsung ni mestilah bermula daripada salat. Okey. Kadaran dia langsung lah. P berkadar songsan dengan V. Okey. Graf langsung ni kalau ada 1/V, dia akan jadi langsung. Kalau dia tak ada 1/, dia akan jadi songsang. Jadi ni adalah graf songsang. Kita panggil graf kuadratik lah kalau belajar matematik. Okey. Yang ni kena ingat ni biasa keluar soalan esei lah, soalan kertas 3. Okey, graf. Ada nak tanya? 1, 2, 3, 4. Beres? Boleh. Boleh Okey, next soalan 5. Seorang pelajar menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara pemalas spring E dengan tempoh ayunan T untuk satu spring keluli. Pelajar tersebut menggunakan spring yang berbeza kekerasannya dan tempoh T dicatatkan sepadan dengan jisim beban M yang digunakan. Pelajar itu kemudiannya melukiskan graf T kuasa 2 melawan 1/K seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.5. Okey, dah plot dah graf kat situ. Dapat graf garis lurus. Bukan 1/K tu, 1/E. Apakah yang berlaku kepada T apabila E bertambah? Sekarang ni tengok hubungan dia T kuasa 2 berkadar langsung dengan 1/E. Kalau berkadar songsang, T kuasa 2 berkadar songsang dengan E. Okey. Berkadar langsung dengan 1/E. Jadi sekarang ni dia nak T apabila E bertambah. Kalau E ni, okey, T kuasa 2 1/E. Kalau E bertambah, apa berlaku kepada T? Bertambah ke berkurang? Berkurang. Okey, T akan berkurang. Kalau T kuasa 2, okey, bertambah, E kecil lah nilai dia. Jadi jawapan dia adalah berkurang. Okey, boleh jawab T kuasa 2 berkurang. Sebab apa jawab T kuasa 2 sedangkan dia tanya T? Okey, sebab soalan ni refer kepada graf hubungan T kuasa 2 melawan 1/E. Okey. Kalau awak nak dapat T, okey, kalau refer kat sini maksudnya punca kuasa 1/E lah. Okey. Jadi jawapan digalakkan refer kepada graf. T kuasa 2 akan berkurang walaupun dia tanya T. Boleh faham? Masuk kat situ? Boleh? Faham. Boleh. Okey. Okey, B1 ni biasa keluar soalan ni kadang-kadang pelajar keliru. Kena knock lah. Kena knock, dia bagi graf apa melawan apa, ditanya soalan apa melawan apa. Okey. Tentukan tempoh ayunan T apabila 1/E ialah 0.9 kilogram per saat kuasa negatif 2. Pada graf tunjukkan bagaimana anda menentukan nilai T kuasa 2. Okey, 3 markah. Step yang pertama. Markah yang pertama. Apa nak buat? 0.8, 0.9 kat mana? Sinilah kan? Okey, 0.9 sini. Apa nak buat step yang pertama? Tak nak baca kat sini ni. Sini dia terputus kat sini. Apa kita nak buat? Kita kena sambung. Sambung ni, nama kaedah ni ialah ekstrapolasi graf. Nanti kalau awak sambung mana-mana peringkat U, awak akan belajar detail lagi lah nak cari dia punya keseimbangan titik. Okey, ekstrapolasi graf. Dah sampai situ, barulah kita boleh buat step yang kedua.
iaitu kita tanda garis putus-putus. Nak garis lurus padam-padam dengan garis dulu, lepas tu kita padam garis tu, jadi garis putus-putus pun tak apa, tak ada masalah. Tu step dia lah. Ni markah pertama, ni markah kedua. Mesti adalah garisan pada paksi Y dan juga pada paksi X. Okey. Dan markah yang ketiga ialah bacaan dia. Berapakah bacaan dia? Nilai dia. T kuasa 2 sama dengan 4.0. Berapa jawapan dia? T kuasa 2 sama dengan 4.0. Jadi nak T. T 2.0 bagi je lah. Ya. T punca kuasa. Bukan bagi comel. Punca kuasa 4. Dapatlah 2. Unit dia? 2 cm. Unit. yeah. Unit sayang weh. T ni unit benda. Ni T ni. T kuasa 2 sama kuasa 2. Kalau T Darjah saja. Celsius. Mana? Siapa je lah. S tu apa? S tu ialah saat. Masya Allah awak ni. Oh. Gampang kali. T kuasa 2, S kuasa 2. Kalau T saat je lah. Tak ada lah kuasa 2 tu. Dia nak T je kan soalan dia. Tentukan tempoh ayunan T. Ni kena berhati-hati ni. Sebab kebanyakan pelajar dia stop kat sini je. Lepas tu S pula salah. Patutnya S kuasa 2. Ni pun ada juga. Okay, kena berhati-hati dengan unit. Kita tak tahu lagi pemarkahan KSSM macam mana. Okay. Kalau ketar 3 KBSM, tak ada je unit pangkah. Tak ada unit pangkah. Unit salah pangkah. Tinggal unit jawapan betul pun pangkah. Okay. So, ingat alert dengan unit. Penting unit ni. Macam juga dia nak unit akhir kecerunan. Kecerunan awak belajar Y per X. Unit Y salin je lah balik S kuasa 2 per kilogram saat kuasa negatif 2. Okey. Awak nak tinggal gini pun tak apa. Ataupun awak nak matikan pun tak apa. Tak ada masalah. Okey, seterusnya soalan biasanya dia akan suruh cari kecerunan graf lah. Dia tak boleh lari lah ni. Memang dia akan suruh hitung. Hitung kecerunan graf. Bagaimanakah anda menentukan nilai kecerunan? Okey, nilai kecerunan ni sebaik-baiknya nilai segitiga yang awak cari tu saiznya besar. Okey. Kalau dalam Excel kita buat paling besar 6 kali 6. 6 ni maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 6 kali 6. Kalau kecil daripada 6 kali 6 tu, segitiga awak, markah pertama awak hilang. Markah pertama tu refer kepada saiz graf. Paling besar lah. Jadi ambil je kat sini. Ni dah ada kat sini kita buat ni. Ambil je lah segitiga sini. Apa masalahnya? Okey, syarat dia buat sudut 90 darjah. Okey, ni segitiga besar ni. Cara nak baca paling senang cari kat titik ni. 4.0, titik ni. Yang ni semua lari bacaan dia. Titik ni. Jadi yang paling bagus sekali ialah 4.0. Okey. Kalau macam ni ada lagi katakanlah 1.0 kena pada titik ni. Okey. Pun boleh, tak ada masalah. Yang senang dibaca. Tu maksud dia yang bersilang. So kita ambil titik yang pada 0.9 ni. Okey, rumusnya kecerunan M. Sekarang ni kita guna C lah, C kat sini. C sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, belajar dah kan matematik kan? Okey, Y2 berapa? Y2? Berapakah nilai Y2? 4.0 tolak 0. Sebab itulah digalakkan ambil dia punya Y1, X1 tu pada asalan 0. Jadi X2 kita ialah 0.1.
tolak kosong. Ni. Jadikan ni. Jangan ikut matematik. Cikgu Lai kata boleh belaka. Kosong tolak 4. Kosong tolak 0,9. Dalam fizik salah. Okey? Tak boleh. Dalam fizik kena betulkan masuk. Sini segitiga markah yang pertama. Masuk nilai betul ni markah yang kedua. Kalau awak tolak, buat 0 tolak 4. Per 0 tolak 0,9, awak hilanglah markah kedua. Okey, dan markah ketiga awak bagilah 4 bahagi 0,9, awak akan dapat 4.41. Okey, unit dia. Okey, unit dia ialah salin je balik Saat. unit ni. Saat kuasa 2 per kilogram. Teacher, Saat kuasa negatif 2, ya? 4.44. 4.44. Okey, 4.44. S kuasa 2 per kilogram saat kuasa negatif 2. Saat kuasa 2 dengan saat negatif 2 ni boleh mati tak? Mati kan? Kilogram Jadi aja. tinggallah 4.44 kilogram kuasa 4.44. negatif 1. Okey, ni satu per ni. Jangan buat kilogram saja. Kilogram kuasa negatif 1. Okey, ni adalah markah ketiga. Beserta unit yang betul. Kalau awak tinggal gini pun tak ada masalah. Betul. Tak ada masalah. Okey, beres nak cari kecurunan? Okey. Ada nak tanya? Okey, beres. Okey, next soalan nombor 6. Seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara panjang L dan suhu T. Okey, panjang udara terperangkap. T bagi udara, suhu T bagi udara pada jisim dan tekanan atmosfera yang tetap. Okey, kalau hukum gas ni hukum apa ni? Kita ada P, V, T. P ni Pascal. constant. Pascal, hukum gas sayang oi, bukan prinsip. Salah. Hukum Boy, Charles, Gay, Lucet. G. Prince ni, Prince. Kalau Gay tu V, P Hukum per T, Charles. hukum tekanan. Hukum Charles, Prince Charles. Okey, jadi V melawan T. Jadual 1.10 menunjukkan data yang didapati semasa eksperimen dijalankan. Isikan tempat kosong. Mengkaji hubungan antara apa dengan apa tadi? Panjang udara terperangkap dan Okey, suhu. panjang udara terperangkap dengan suhu T. Pembalik ubah manipulasi? Suhu. Suhu. Okey, suhu T Kelvin. Okey, pembalik ubah bergerak balas? Panjang udara terperangkap. Okey, panjang udara terperangkap L. Okey, tak perlu unit pun tak apa. Janji tulis kuantiti fizik dan simbol dia. Pembalik ubah dimalarkan? Ada dua Tekanan sini. atmosfera. Jisim dan Jisim tekanan atmosfera. Okey, ada dua. Boleh? Okey. Okey, seterusnya graf. Okey, plotkan graf M melawan T pada kertas graf di muka surat 5. Okey, boleh cuba lukislah. Tajuk graf dia ialah L melawan T. L melawan T. Jadi yang awak jumpa dulu ni adalah paksi Y dan ni adalah paksi X. So lukislah. Okey. Lurusnya. Pastikan guna pembaris ya. Okey. So ni L. L unit dia apa tadi? Panjang. cm. cm. T unit apa? T dia bagi unit. Tengok soalan. Unit apa? Kelvin. Okey, seterusnya sini asalan kosong.
Dia punya suhu Kelvin dia tu 273, 300, 350, 400, 450. Jadi kita kena start dengan berapa? Start dengan sifir 100. 100, 200, 300, 400, 500. Okey. Lepas tu Pak CY 2.7, 3, 3.7, 4, 4.5. Kita nak panjang ni. Nak guna sifir apa? 5. 1, 2, 3, 4. Sikit sangat. Okey, kita guna 0.5. 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 30. 3.0, 3.0. 30. 3.5, 4.0. 3.5. Lepas tu 4.5. 4.5. Last kali 4.5 last kali. Okey. 5. Okey. 5. Lepas tu plot. Okey, pastikan awak plot tu pangkah. Jangan plot dengan titik bulat. Salah. Dia nak tanda pangkah. Okey, 273. Awak buatlah awak punya sini 250. Lebih kurang sinilah. 273, 2.7. 2.5, 2.6, 27. Okey, lebih kurang sini. Okey, awak cuba plot awak punya. Lepas tu 303 sini. Pangkah Lepas tu 3.7. 3.5, 3.6, 3.7. Okey, dua kotak tu 1. Lepas tu 4.0. Okey, lepas tu 4.5. 450, 4.5. Okey. Cuba buat, make sure dapat graf garis lurus. Bermula daripada asalan. Cubalah awak garis awak punya. Oh, lurusnya. Dapatlah garis lurus. Lurus tak nampak lurus, tak tahu lah. Dia berkadar langsung. Jadi hubungan dia ialah L berkadar langsung dengan T. Boleh guna simbol, tak ada masalah. Okey. L berkadar langsung dengan T. Boleh. Jangan buat semakin bertambah L, semakin bertambah T. Hubungan tu hanya digunakan untuk kertas 2. Kertas 3 kita tak galakkan. Kita sebab refer kepada hubungan graf. Macam belajar matematik lah. Okey. Boleh? Ada masalah nak tanya? Boleh. Okey, boleh beres. Step nak lukis graf. Semua ni membawa kepada 5 markah. Okey. Next, habis bab 1. Ada nak tanya? 1 sampai soalan nombor 6. Ada nak tanya? Habis bab 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Best. Ya. Okey, kita masuk bab 2. Okay. Rajah 1 menunjukkan satu keratan pita detik dengan 15 detik. Okey, dia bagi dah sini 15 detik. Jangka masa detik tersebut merakamkan 50 detik setiap saat. Okey, 50 detik setiap saat ni adalah frekuensi. Okey, jadi kita nak cari masa untuk 1 detik. Jadi masa untuk 1 detik bersamaan. Okey, kalau formula dia nak cari T sama dengan 1/F. Jadi samalah 1/50. So dapat berapa? 1/50. Sama dengan 0.02 saat. Okey, yang ni sepatutnya dalam kepala dah ni. Sebut je 1 detik nilai dia 0.02. Okey. Seterusnya, garis jawapan yang betul dalam kurungan untuk melengkapkan ayat di bawah. Jenis arus yang digunakan. Yang boleh buat tek ni kita guna arus apa sebenarnya? Arus terus. Ya, arus ulang-alik. Okey, kita guna arus ulang-alik. Tek sebab dia macam ni. Tek. Kalau arus terus itu arus terus. Ni arus ulang-alik. Pita detik dalam rajah 2.2 kemudiannya dipotong kepada 5 keratan.
Ni keratan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Mengandungi 3 titik je. 3 detik saja. 3 detik iaitu jarak antara ni, titik ni 1, 2, 3. Semua sama. Jadi masa dia ialah 3 darab 0.02 dapat 0.06. Lepas tu apa dia suruh buat? Okey. Kesemua 5 keratan dilekatkan sebelah menyebelah untuk membentuk satu carta pita. Yang kita buat eksperimen tahun lepas. Okey, so awak pun lekatlah. Sini start daripada kosong. Keratan ada 5. 1, 2, 3, 4 tak cukup. Kena buat satu petak, 1. Okey, 1. Keratan pertama maksudnya dia punya masanya ialah 0.02 lah. Ke 0.0 senang? 0.06. Jadi keratan yang kedua 0.12. 0.18. Okey. Lepas tu tanda 2. Keratan pertama. Keratan kedua 6. Keratan ketiga 12. Okey, boleh buat guna pembaris. Keratan keempat 20. Kat mana 20 lah? Okey, keratan kelima 20. Jadi berapa keratan kelima ni? Berapakah bacaan di sini? 2, 4, 6, beza dia 8. Beza sini 10. So bacaan dia ialah 30. Okey. 18 awak kira lagi lah 20, 30. Panjang lagi ni. Okey. 30. Begitulah rupa dia. 5 keratan semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Graf dia ni datang lagi ni. Okey, boleh? Boleh. Ya. Okey. So tengok soalan. Berdasarkan Rajah 2.2 nyatakan jenis gerakan troli itu semakin lama semakin bertambah. Okey, kita panggil dia hal laju dia bertambah. Okey. Hal laju dia bertambahlah ataupun pecutan seragam. Hitungkan hal laju purata troli itu. Okey. Jadi kita tengok hal laju purata yang paling tinggi tadi berapa? Last sekali. Last sekali kita kira tadi berapa? Pada titik yang last sekali. 20 tambah 10, 30. Bahagi dengan? Okey, berapa detik semuanya titik tu ada? 1,500. 1,500. Berapa detik? Semua detik. Ada 15 detik lah. 3 keratan, 3 detik darab 5 keratan sama dengan 15 detik semuanya. Okey. So 30 tu adalah detik daripada awal kosong sampailah detik yang last kali tu. Okey. So 30 bahagi 15 darab dengan masa. Masa 0.02. Okey. Darab masa dekat bawah lah. 0.04. Sorry. Bawah V sama dengan 30 bahagi 15 darab 0.02. Bukan duduk tengah. Berapa dapat? 0.04. 0.04. 15 0.30. 0.04 ke dapat? 30 bahagi 15. 15 darab 0.02. 0.3. 15 bahagi 0.3. 100. Apa je dapat 50? 3.
30 bahagi, jawapan salah ni. 15 darab 0.02 dapat? 0.3. 0.3.0.3. 30 bahagi 0.3? 100. 100 100. 100 cm saat kuasa negatif 1. Okey, 100. Alright. Hitungkan hal laju awal. Hal laju awal adalah U sama dengan S per T. Jarak yang pertama tu ialah 2. Bahagi masa 3 darab 0.02 dapat 0.06. Okey, berapa dapat? 2 bahagi 0.06. Dapat 33.33. Betul? Okey. Hitungkan hal laju akhir. Hal laju akhir ni pula keratan terakhir kita. Okey, dia bagi keratan terakhir dari mana ke mana? 30 tolak 20. 10 bahagi dengan 30 tolak 20 bahagi dengan 0.06 juga. Jadi 10 bahagi 0.06 sama dengan 1,6.67. okey, 1,6.7 cm per saat. Alright. Hitungkan sela masa. Berapa keratan ada? 15. 5 keratan tak? 5 tolak 1 darab 0.02. Okey, jadi ada 5 tolak 1, 4 keratan. Darab dengan 0.06. Apa dapat? 4 darab 0.06, 0.24. Dapat? 0.24 saat. Okey, last kali hitungkan pecutan. Nak cari pecutan A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. Okey, jadi 166.7 tolak 33.33 bahagi dengan yang ni 0.24. Apa dapat? 555.7. Okey, 555.7 pecutan unit sentimeter saat kuasa negatif 2. Okey, tak perlu tukar dalam meter yang ni hanya guna sentimeter per saat, tak perlu tukar dalam meter. Okey, baik Ada nak tanya pengiraan? Pengiraan ni biasa ni kalau guna keluar soalan struktur gini disuruh cari hal laju awal, hal laju akhir, suruh cari sela masa, lepas tu hitung pecutan. Baik Okey, next nombor 2. Rajah 81 menunjukkan sebuah lori tangki yang berjisim 40,000 kilogram. Ni jisim dia bergerak dengan hal laju 20 meter per saat. Nyatakan sama ada hal laju adalah kuantiti skalar ataupun kuantiti vektor. Hal laju. Hal laju vektor. Yes, vektor. Selepas 2.5 saat brek dikenakan, lori itu berhenti. Hitungkan nyah pecutan. Jadi berapakah hal laju awal dia tadi? Okey, hal laju awal U sama dengan 20. Berhenti hal laju akhir? Kosong. Masa 2.5. Okey, so formula dia nak carinya pecutan A V tolak U per T. Okey. Negatif 8 meter saat negatif 2. Negatif 8 meter. Okey. Bagi 2.5. So dapat negatif 8 meter saat kuasa negatif 2 lah pecutan. Jarak lori itu bergerak ketika brek dikenakan sehingga lori itu berhenti. Dia nak jarak. Okey, so kita ada boleh guna rumus mana-mana dalam rumus persamaan gerakan tu. Ada part semuanya. Persamaan gerakan. Ingat dok tau.
Okey, yang pertama V sama dengan U campur AT. Okey, S sama dengan 1/2 dan 1/2 U tolak U tambah V darab T. Okey. Rumus yang ketiga, S sama dengan UT campur 1/2 AT kuasa 2. Dan yang last kali V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 campur 2 AS. Okey, so boleh guna mana-mana yang melibatkan S ni kat depan ni. Okey, so kita ada, katakanlah kita guna rumus yang kedua. 1/2 U kosong campur V 20. Terbalik. U 20 campur kosong darab T 2.5. Berapa dapat? Syntax error. Center error. 20 campur kosong. 20. 25. Darab 2.5 bagi 2. Dapat 25 meter. Okey. Ni markah yang pertama, markah yang kedua. Okey. Boleh guna mana-mana rumus. Nak guna rumus ketiga pun tak ada masalah. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Rajah 2.3 menunjukkan graf laju masa yang menerangkan gerakan daripada E ke H oleh seorang penunggang basikal. Okey, ni gerakan dia lah. 8 ke 12. Okey, kalau awak tengok graf ni laju melawan masa. So, cerita pada graf ni cerita pasal pecutan. Okey. Naik, pecutan bertambah, pecutan berkurang, dia malah berhenti. Apakah yang dimaksudkan dengan laju? Laju sama dengan kadar perubahan jarak. Okey, ataupun jarak masa. Okey, kadar perubahan jarak. Kalau laju, kadar perubahan sarat. Nyatakan jenis gerakan penunggang basikal itu pada bahagian F ke G. Dia mengalami apa ni? Nyah pecutan. Ya, betul. Nyah pecutan. GH Berhenti. Dia bergerak ni. Dengan laju yang sama. Laju seragam kita panggil. Laju seragam. Mala kat sini kita panggil pecutan sifar. Okey. Laju seragam pecutan sifar. Dia bergerak ni daripada 180 hingga 240 pada laju 4 meter per saat. Tu cara baca dia. Okey. Laju seragam pecutan sifar. Soalan dia, hitungkan pecutan pada 60 saat pertama. Sampai sini. 60. Okey. Jadi dia punya berapa gerakan dia? 12 tolak 8 bahagi dengan 60. 12 tolak 8, 4. 4 per 60 sama dengan A sama dengan V per T. 0.067. Unit dia meter per saat lah. Kuasa 2. Okey. Hitung jarak pula. Berapakah jarak dia? Pada bahagian GH. Jarak sama dengan luas di bawah graf. Betul tak? Okey. Jadi 4 darab 240 tolak 180. Berapa dapat? 840. 840? 240 tolak 180 bukan 60 ke? Okey, 240 meter. Jarak sama dengan luas di bawah graf. Jarak pula. Okey, baik. Ada nak tanya? Kena tengok ni ya. Kalau sini graf dia laju melawan masa, pergerakan ni semuanya cerita pasal pecutan. Ni pecutan positif, ni pecutan negatif. Kalau sini graf sesarang melawan masa, cerita dia adalah laju. Laju. Okey, kena tengok pada graf lah. Okey,
Next, soalan nombor 4. Rajah 2.4A menunjukkan seorang remaja dengan jisim 40 kg dan momentum 200 kg meter per saat. Dia melompat ke atas papan gelongsor yang pegun berjisim 3 kg. Rajah 2.4B pula menunjukkan papan gelongsor menggelongsor dengan hal laju V sebaik saja dia melompat ke atasnya. Bergerak ke depan. Apakah yang dimasukkan dengan momentum? Rumus dia apa? P sama dengan? Hasil darat jisim dengan laju. Okey, M darat V iaitu hasil darat Jisim dengan hal laju. jisim dengan hal laju. Ya, betul. Kena hafal lah ni. Apakah prinsip fizik ni? Prinsip apa? Berkenaan momentum? Keabadian momentum. Ya, betul. Prinsip keabadian momentum. Maksudnya momentum terabadi. Momentum sebelum sama dengan momentum selepas. Berdasarkan rajah di atas, tentukan jumlah momentum remaja dan papan gelongsor. Dia nak jumlah. Jumlah mestilah sama Tambah. jumlah sebelum sama dengan jumlah selepas. Sebelum tadi berapa dia bagi? Dia dah bagi dah. 200 kg meter per saat. Okey. Jadi sebelum sama dengan selepas. Jadi 2.4A ni samalah 200 juga. 200 kg meter saat negatif 1. Hal laju remaja dan papan gelongsor pada rajah 2.4B. Okey, so dia nak hal laju, kita dah ada momentum 200. Okey, dia nak M1 tambah M2 darat dengan V. Dia nak nilai V. Okey, 200 sama dengan M1 jisim pelajar tu adalah 40. Okey, jisim papan ialah 3. Carilah V. 200 bahagi 43 dapat berapa? Dapat berapa 200 bahagi 43? Dapat 4.65. Ya, betul. 4.65 meter per saat. Okey, beres. Ni adalah momentum, tajuk momentum. Ke mana arah dia? Dua-dua akan bergerak ke arah depan lah, iaitu arah positif. Boleh ada nak tanya? Soalan nombor 4. Okey, next soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 masih lagi momentum. Rajah 2.5 menunjukkan pistol dan peluru berjisim 0.05 kg selepas tembakan. Jadi kita panggil konsep letupan. Momentum pistol tersentak ke belakang ialah 10 kg meter per saat. Apakah yang dimaksudkan dengan momentum? Tadilah sama juga, hasil darab jisim dengan hal laju. Okey, jisim darat hal laju. Dalam sebutan momentum, terangkan mengapa peluru itu bergerak ke depan dengan hal laju tinggi. Okey, sebab apa? Hukum keabadian momentum. Apa hukum keabadian momentum? Menyatakan bahawa Daya letupan sampai dengan bukan jumlah momentum. ke hadapan. Okey, jumlah momentum apa ke hadapan? Peluru ke hadapan. Okey, momentum peluru ke depan sama dengan Jumlah momentum pistol tersentak. okey, ya, sama dengan momentum pistol tersentak ke belakang. Okey, itu maksud dia. Okey. Dengan menggunakan prinsip keabadian momentum, berapakah momentum peluru itu? Berapa dia bagi? Dia bagi dah sini. Momentum ialah 10 kg meter per saat. Okey, jadi samalah 10 kg meter per saat. Gini lah soalan momentum biasa keluar. Hitungkan hal laju pula. Jadi P sama dengan MV. 10 dah ada. Jisim tadi 0.05. Darat dengan V.
Jadi 10 bahagi 0.05. Dapat 200. 200 meter per saat. Okey. Meter per saat lah sebab dia nak hal laju bukan nak pesyutan. Okey, sama lagi konsep tadi. Momentum boleh faham tak? Okey, next soalan 2.6 pula ialah jatuh bebas. Rajah 2.6A menunjukkan sekeping duit shilling dan sehelai bulu burung dijatuhkan serentak dari satu ketinggian yang sama. Okey, tapi kalau dalam udara kita akan dapati duit shilling jatuh dulu daripada bulu. Tapi masalah ni sekarang ni dua-duanya berada dalam satu silinder plastik. Okey. Yang divacuumkan. Okey, yang ni rajah 2.6A ni kalau awak tengok dia ada dalam silinder plastik saja. Ada udara. Ni ada udara. Tapi kalau 2.6B ni dalam vacuum, tu beza dia. Dan dia akan jatuh secara serentak. Kita panggil dia mengalami jatuh bebas. Apakah yang dimaksudkan dengan jatuh bebas? Jatuh dengan pecutan graviti. Ya, jatuh dengan pecutan graviti. Okey, dengan pecutan graviti. Kalau ingat pecutan graviti berapa, boleh tulis. .81 meter saat kuasa negatif 2. Ada 9.6 bandingkan. Okey, ini suruh banding. Yang pertama, masa kejatuhan duit shilling. Refer kepada gambar rajah 9.6A dan 9.6B. Masa kejatuhan duit shilling dalam burung. Yang ni 6A dulu. Di dalam udara. Apa yang berlaku? Shilling jatuh lebih cepat daripada bulu. Okey, dalam vacuum? Sama. Masa sama. Okey, masa sama. Okey, luas permukaan antara duit shilling dengan burung yang mana lebih luas? Duit shilling. Duit shilling? Burung. Burung lah lebih luas daripada duit shilling. Luas permukaan dia. Okey. Ada nak tanya? Boleh. Boleh Okey, seterusnya. Tak gerak apa? Okey, soalan seterusnya, rintangan udara yang bertindak pada duit shilling dan burung. Berapakah rintangan udara yang bertindak? Kosong. Kosong? Yang mana lebih besar, duit shilling ke burung? Rintangan udara? Burung. Okey. Rintangan udara bulu lebih besar daripada shilling. Berdasarkan jawapan anda di B1, B2, B3, lengkapkan ayat berikut. Masa kejatuhan, okey, satu objek di udara akan bertambah ataupun meningkat apabila luas permukaan bertambah. Manakala masa kejatuhan objek jatuh bebas adalah tidak berubah apabila luas permukaan bertambah. Okey, masa kejatuhan satu objek dalam udara meningkat apabila luas permukaan bertambah. Manakala masa kejatuhan satu objek yang jatuh bebas tidak berubah. Maksudnya dalam vacuum lah, yang ni dalam udara. Tu beza dia. Okay guys, ada nak tanya? Boleh. Boleh Okey, next soalan 2.7A menunjukkan seorang budak lelaki menjatuhkan sebiji batu dari satu tempat tinggi. Ini sama juga konsep jatuh bebas pada ketinggian 120 meter dan bola itu mengalami jatuh bebas. Hitungkan masa yang diambil. Okey, kita ada ketinggian, kita ada pecutan graviti. Okey, 9.81 itu sahaja. Jadi kita nak kira masa.
Okey, rumus manakah yang melibatkan masa? Tak ada nilai apa. Hal laju start daripada sini, hal laju dia kosong. Okey. Jatuh H. Okey, ada graviti 9.81. H kita ada, graviti ada, U ada. Nak cari nilai T. Okey, rumus apa yang tak ada nilai V? Jadi rumus persamaan yang kedua. Alright, so masuk nilai lah. 120 U kosong darab T campur 1/2 darab 9.81 T kuasa 2. So dapat 4.95 saat. Boleh? Boleh. Okey, B hitung hal laju batu itu ketika terkena tanah. Dia nak hal laju. Boleh guna mana-mana rumus yang ada hal laju. Rumus pertama boleh dan rumus keempat pun boleh. Jadi V sama dengan U campur AT, masuk nilai U kosong, A 10. Okey. A ni kita kena guna 9.81 dah. Darab dengan 4.95 yang kita dapat nilai T. So nilai bacaan dia kalau betulnya apa? 9.81 darab 4.95. Kita dapat 56 okey, meter per saat. Ni yang betul guna 9.81. Silakankan graf. Ni graf. Graf dia adalah berkadar langsung. Di Rajah 28 menunjukkan seorang pemain dart melontarkan dart ke satu sasaran yang dilekatkan pada dinding. Nyatakan kaedah lontaran. Okey, dia nak kena sasaran tu dia kena lontar ke atas sedikit. Okey, daripada arah sasaran. Maksudnya lontaran dia bentuk dia gini. Gitu. Okey. Kita panggil apa? Gitu. Aliran udara kan. Nak lawan rintangan udara. Jadi lontar ke arah atas sedikit daripada arah sasaran. Sebab apa? Sebab dart tu dia mengalami jatuh bebas disebabkan oleh daya graviti. Okey, yang ni biasa juga keluar periksa. Ada nak tanya 2.7? Ada sikit lagi. Okey, 28. Rajah 28 menunjukkan kapal kargo X dan Y bergerak menuju ke pelabuhan. Okey, kapal kargo X dan Y mematikan enjin pada kedudukan P dan Q. Ni soalan SPM tak ingat tahun bila. Apakah yang dimaksudkan dengan jisim? Jisim ialah kuantiti jiring. Kuantiti jiring dalam satu ruang. Okey. Quantity of matter. Perhatikan Rajah 2.8. Bandingkan jisim kapal kargo X dan kapal kargo Y. Mana lebih besar jisim dia? Mana lebih besar? X lebih kecil daripada Y ataupun Y lebih besar daripada X. Mana-manalah. Bandingkan jarak. Mana lebih besar jarak dia? Kargo. P ke Q? Q. Q lebih besar daripada P ataupun Y sebesarlah P kecil daripada Q. Bandingkan inertia. Nak jahat sampai. Mana inertia yang besar? Kalau kereta dengan lori. Lori yang besar tu mesti inertia dia tinggi. Jadi kalau X dengan Y? Y. Okey, Y lebih besar daripada X. Hubung kaitkan jisim dengan inertia. Semakin besar jisim. Okey, semakin kalau besar, awak cerita besar, semakin besar jisim, semakin besar Inertia. inertia, yes. Bandingkan inertia dengan jarak. Semakin bertambah jarak, semakin Bertambah inersia. ya, inersia. Okey, ini konsep inersia. Apakah maksud inersia? Tu biasa keluar dari SPM. Apakah maksud inersia? Inersia menyatakan bahawa apabila satu objek berada dalam keadaan pegun atau bergerak dengan hal laju seragam,
Okey. Objek tu akan cuba kekal pegun jika tiada daya luar yang bertindak ke atas dia lah. Tu kena hafal lah tu. Okey, ni masih lagi konsep inertia campur dengan daya impas pelanggaran. Dia berkait daya inersia, momentum, daya impas. Bila berlanggar ada momentum. Bila momentum bunyi adanya daya impas. Ayat 3 menunjukkan sebuah model kereta yang menghentam dinding di dalam bilik ujian. Laju awal kereta ialah 100 km per jam dan ia berhenti dalam masa 1 saat. Jisim kereta adalah 500 kg. Apakah yang dimaksudkan dengan impas? Daya impas. Kadar perubahan momentum. Okey. Kadar perubahan momentum. Kalau impas saja perubahan momentum. Kalau daya impas mesti ada perkataan kadar. Okey, dia FT sama dengan MV tolak MU. Kalau daya saja MV tolak MU per T. Kena ada kadar. Hitungkan daya impas. Maksud nilai lah MV tolak MU per T. Okey. So jisim 500. Kita terbitkan nilai jisim tu darat dengan hal laju kosong. Sebab apa? Dia tidak bergerak lah. Dia menghentam dinding. Okey. Tolak dengan 500, darat dengan hal laju dia 27.78. Dia bagi pada hal laju hentam dinding. Kat mana dia 27.78? 100 km per jam. Darat 100, sorry. Darat 100. So awak akan dapat berapa? 5,000 bahagi dengan masa apa saat? 1 saat. Okey. So dapat 5,000 lah kan? Negatif 5,000. 100 darat 500. 5,000 ke? Oh sorry. Betul. Kena tukarkan dulu. 100 km per jam kepada meter per saat. Sorry sayang. 100 darat 10 kuasa 3 bahagi 3,600. Sama dengan 100 darat 10 kuasa 3 bahagi dengan 3,600. So dapat 27.7. Dapat tak? Darat 27.78. Dapat tak? So 27.78 bahagi 1. Dapat tak? 27.78 dengan 500. Dapat 13,890. Dapat tak? Negatif 13,390. Okey, betul. Okey. Dapat negatif Negatif 13,890 Newton. Okey, tu daya impas dia. Apakah yang berlaku ke atas daya impas jika dinding itu digantikan dengan satu kepingan lembut? Jadi dia punya daya impas dia memanjangkan masa pelanggaran. Jadi daya impas dia akan berkurang. Okey, contohnya kita kalau lompat tinggi tu, kita tak letak tilam. Akan patah lah kan. So bagaimana nak kurangkan daya impas? Sebab kalau letak tilam, daya impas dia tinggi. Masa singkat. Jadi kita kena letak tilam untuk memanjangkan masa pelanggaran dan mengurangkan daya impas. So bila berkurang, why? Sebab apa? Okey, bagi sebab memanjangkan masa hentaman. Masa hentaman bertambah. Ataupun istilah-istilah yang berkaitan lah bertambah meningkat ke. Okey. Mana-manalah diterima. Beri satu ciri keselamatan dalam kenderaan untuk melindungi pemandu daripada daya impas yang sangat besar. Ada apa dalam kenderaan tu? Zoom remote.
ada zom mudah remuk, tali pinggang keledar, beg udara, mana-manalah dia nak satu sahaja. Okey, ciri keselamatan. Ada nak tanya? Beres? Daya impas? Okey. Nextnya 2.10. Rajah 2.10 menunjukkan sebuah roket bergerak tegak ke atas selepas ia dilancarkan. Pecutan roket semakin bertambah apabila ia bergerak semakin tinggi. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan pecutan? Kadar perubahan hal laju. Terangkan mengapa pecutan roket semakin bertambah apabila ia bergerak semakin tinggi. 4 markah. Jadi membawa kepada 4 isi. Okey, 4 markah membawa kepada 4 isi. So, markah yang pertama. Okey. Ini kadar perubahan hal laju. Yang pertama sebab apa? Macam mana kita nak buat? Sebab apa pecutan roket semakin bertambah apabila ia bergerak dengan hal laju tinggi? Anak cerita dah start dari mana? Ketupatan udara kurang. Okey, ketupatan udara kurang. Okey, kita kena berkait, ni kaitan dengan kait tak dengan pecutan graviti tu kalau roket pecutan berkurang, lepas tu hal laju bertambah. Sekarang ni ada tak perkataan laju kat sini? Ada tak cerita pasal hal laju? Tak ada kan? Dia cerita pasal pecutan. Okey. Pecutan bertambah, hal laju bertambah. Di mana daya tujah ke depan ataupun daya tujah ke atas lebih besar daripada berat. Okey, ni daya tujah ke atas. Daya. Okey, yang ni adalah berat. Lepas tu nak kaitkan dengan momentum. Ni letupan ni. Konsep letupan. Jumlah momentum sebelum sama dengan jumlah momentum selepas. Okey. Ada nak tanya ni daya tujah lebih besar lah daripada berat. Kalau berat lebih besar daripada daya tujah, dia tak boleh mengurangkan rintangan udara, kita panggil. Mengurangkan rintangan udara. Satu lagi kita boleh buat juga roket tu dia punya bentuk, kita panggil bentuk apa? Bentuk roket aerodinamik. Aerofoil. Okey, kalau aerodinamik maksudnya mudah untuk mengurangkan rintangan udara. Okey, itu konsep dia lah. 2.11 pula, rajah 2.11 menunjukkan struktur sebuah enjin jet. Enjin jet itu menghasilkan tujah ke depan. Ni konsep dia samalah dengan roket tadi. Untuk satu pesawat menggunakan hukum gerakan Newton. Ketiga, di mana jika ada daya tindakan, mesti ada daya tindak balas. Dalam sebutan hukum Newton bagi gerakan prinsip fizik, terangkan mengapa enjin jet menghasilkan daya tujah ke depan. Ni kita panggil daya tujah ke atas tadi ni. Daya tujah ke atas. Ni dia bergerak ke depan, kita panggil daya tujah ke depan. Okey, yang pertama air resistance decrease. Maksudnya rintangan udara akan berkurang lah. Okey, rintangan udara berkurang. Sebab daya tujah ke depan lebih besar daripada ke belakang ni, seretan. Okey, resultant force increase. Resultant force ni ialah daya paduan. Daya paduan akan bertambah. Daya paduan maksudnya daya ke depan, okey, lebih besar daripada daya seretan. Kita panggil daya tujahan, okey, ke belakang. Jadi kita akan dapat daya paduan yang besar lah. Jadi gising objek tu akan berkurang. Jadi gising berkurang. Gising enjin ni berkurang.
Bila berkurang, semakin berkurang gising, semakin bertambah pecutan. Okey. Apa sama juga dengan konsep yang ni lah. Hukum gerakan Newton ketiga. Jika ada daya tindakan, mesti ada daya tindak balas. Inilah konsep dia ni. Sama je soalan ni dengan soalan yang ni. Konsep yang sama. Okey, last yang terakhir, Rajah 2.12 menjawabkan Azizul Hasni Awal ni datuk dah ni menunggang basikalnya pada kelajuan yang tinggi. Anda dikendaki memberi beberapa cadangan untuk mereka bentuk sebuah basikal yang bergerak dengan laju. Kalau awak tengok konsep ketiga-tiga soalan ni semuanya sama sebab nak menambahkan hal laju, meningkatkan pecutan. Okey. Terangkan cadangan pengubah suaian. Kedudukan tempat duduk dan pemegang. Pemegang mestilah tinggi tau. Okey, apa yang tinggi? Apa yang tinggi ni? Tempat duduk lebih tinggi daripada pemegang. Okey. Sebab apa? Sebab dia nak bentuk apa ni? Kita panggil bentuk dia gini. Ni tempat duduk, ni pemegang. Bentuk Dinamik. dinamik, ya. Bentuk aerodinamik. Kita nak mengurangkan rintangan udara pun betul. Pakaian penunggang, mestilah dia pakai baju apa ni? Ketat. Ketat. Sebab apa ketat? Nak kurangkan rintangan udara. Sama juga. Boleh kalau yang ni jawab kurangkan rintangan, yang ni pun jawab kurang rintangan, betul. Tak ada masalah sebab yang sama. Tapi jangan tulis jawapan dia sama seperti di atas. Salah lah. Bahan yang digunakan untuk basikal. Basikal kalau tak tahu bahan daripada apa-apa, kita buat ketupat tayar. Ketupat tayar dia rendah. Kalau rendah, sebab apa? Ringan. Ya. Saiz tayar nak besar ke kecil ni saiz ni? Tayar ni. Mestilah besar. Sebab apa tayar besar? Okey. Kalau besar tekanan dia Tinggi. Tinggi. Rendah. Okey, cover more distance for a small force. Dia boleh cover jarak daya yang bertindak ni. Okey, lepas tu alat tambahan. Mesti ada apa? Mesti ada gear system. Sistem gear. Okey, untuk apa? Kurangkan tenaga. Tekanan. Okey, lepas tu tayar. Tayar kena ada apa? Kalau tayar kereta tu kena ada bunga tayar. Untuk apa? Kurangkan Geseran. Okey, kurangkan geseran. Okey, mana-mana lah. Ada 6 ciri dia bagi tadi. Dia nak 5 saja. 5 reka bentuk pengubah suaian dan 5 sebab. Membawa kepada 10 markah. Ini bahasa Inggeris ni. Okey, seat higher than handle, lebih tinggi. Tempat duduk lebih tinggi daripada tempat pemegang. Pakaian ketat. Okey, bahan daripada ketupatan rendahnya tulis besi apa tak payah. Okey, tulis bahan daripada ketupatan rendah. Tayar diameter besar. Ada sistem gear. Okey, ada bunga tayar. Dan sebab dia lah. Okey. Ada nak tanya sebelum kita dismiss? Setiap satu tu membawa kepada 1 markah lah. 1, 1, 1, 5. Sini pula 5 jadi 10 markah.